Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua hadirin hadirat di Asian Mall. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana ila 'ala zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang dimuliakan Div Kehormat dan semua para pengunjung di Asian Mall sempena menyambut 30 tahun ulang tahun Koperasi Islam Ibnu Affan. Alhamdulillah, pertamanya saya memohon izin untuk berucap di dalam bahasa Melayu. Tak mampu untuk berucap di dalam bahasa Thailand, ya. Jadi pada hari ini dalam tempoh yang singkat, insya-Allah saya akan cuba menghuraikan topik ringkas berkenaan peranan institusi keuangan Islam dalam membantu pengembangkan ekonomi Islam dalam era globalisasi atau dalam era digitalisasi. Era digital. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat slide, kita akan mana slide dia punya, kat mana? Situ. Tolong tekan enter. Seterusnya. Okay. Jadi apabila kita bercerita berkenaan ekonomi mempunyai 3 bentuk. Yang pertama dinamakan market economy, command economy dan juga traditional economy. Dan ekonomi itu sendiri adalah satu terma yang digunakan untuk mengukur dan melihat produktiviti dan penggunaan production. Jadi kalau kita ada produk, pengeluaran produk daripada bahan mentah kemudian mampu dijual dan dibeli oleh pengguna makan atau minum atau menggunakan barang yang kita jual, itulah dia kitaran ekonomi. Sejauh mana kita pandai menggunakan resources, bahan-bahan yang dikurniakan oleh Allah dari sudut pertaniannya, tumbuhan, dari sudut hasil mahsul daripada sungai dan lautan, dan juga tenaga matahari, air dan seumpamanya untuk diterjemahkan dalam bentuk yang lebih bagus untuk digunakan oleh ramai orang. Seperti elektrisiti ini adalah salah satu inovasi yang sangat baik daripada pelbagai cara, daripada solar, daripada air yang mengalir dan seumpamanya. Lalu apabila kita menceritakan persoalan ekonomi Islam, maka sudah tentulah ekonomi Islam juga, kalau kita lihat kitarannya ada beberapa segmen penting. Yang pertama, segmen ekonomi Islam adalah manusia dan ilmu. Jadi apabila kita bercerita peranan institusi keuangan Islam membawa ekonomi Islam dalam era digital, sudah tentulah mesti ada peruntukan oleh institusi keuangan Islam untuk memahirkan para pekerja, memberikan lebih ilmu bagaimana untuk mengenal pasti internet punya kebaikan, bagaimana ingin memasarkan produk melalui internet dan terjaga cara penghantaran, cara bayaran dan seumpamanya. Maka sekiranya tidak ada ilmu, umat Islam akan sentiasa duduk di tempat yang lama. Mereka tidak mampu untuk berkembang, mereka hanya duduk ketinggalan
melihat orang-orang yang lebih rajin membuat roket ke angkasa lepas, membuat penyelidikan hebat dari sudut ilmu perubatan, juga terlibat dalam penghasilan kereta elektrik, kereta pandu sendiri, artificial intelligence, big data analysis. Maka di manakah umat Islam? Sedangkan umat Islam disuruh oleh Islam sendiri, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Berarti Islam ini terlalu rapat dengan ilmu. Kerana itulah Quran itu sendiri. Salah satu pecahan erti Quran itu adalah baca. Adalah menuntut ilmu. Adalah memahami. Maka tidak boleh baca tanpa ilmu membaca. Tidak boleh baca kalau sekadar baca tanpa faham. Seumpama burung yang boleh menyebut tetapi tidak faham apa yang disebutkan. Seperti himar yahmilu asfara, yang membawa kitab di atas belakangnya tapi tidak mampu apa pun memahami isi daripada kitab terbabit. Jadi atas kerana itu ekonomi Islam, Koperasi Ibnu Affan dan lain-lain institusi di negara ini atau di luar negara mestilah melabur di dalam mengukuhkan ilmu para pekerja dan juga rakyat jelata. Hanya dengan ilmu lah mereka boleh keluar daripada kegelapan. Kerana itulah, daripada ekonomi Islam itu, kita dapat lihat sebelum tadi, pergi ke slide sebelum tadi. Yang pertama yang saya letak warna kuning itu, ya, warna kuning, people and knowledge, continuing education process. Hari ini kita ada Universiti Islam Patani. Kita ada sekolah-sekolah Islam. Tapi kita perlukan lebih banyak. Kita perlukan Islamic preschool, Islamic play school. Kita perlukan lebih banyak universiti Islam ataupun universiti biasa tetapi menawarkan kursus-kursus ekonomi Islam. Kerana Islam bukan hanya sekadar ilmu-ilmu Quran Sunnah secara fiqah atau usuluddin, tetapi juga ilmu-ilmu programming, ilmu-ilmu cyber security yang diterapkan kefahaman Islam adalah sangat penting. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua dari sudut ekonomi Islam, kalau institusi keuangan mahu membantu, mempromosi adalah leadership, kepimpinan. Maka sudah tentulah di era digitalisasi, kepimpinan boleh dicipta dengan lebih baik sebagaimana pendidikan melalui digital. Ada universiti online. Hari ini kita ada universiti yang binaannya sangat besar, kosnya sangat tinggi untuk membayar elektrik, membayar air, api dan seumpamanya. Bagaimana kalau di sana ada cawangannya, cawangan online? Maka itu sudah tentu lebih banyak menjimatkan dan sudah tentu lebih ramai para pelajar mahasiswa yang boleh mendaftar walaupun berada jauh daripada kawasan universiti terbabit. Kerana itu saya sebagai orang yang suka untuk membantu di bidang ini juga berusaha mewujudkan universiti online. Saya berpusat di Malaysia, walaupun berpusat di Malaysia, kami menubuhkan mycourse.my yang boleh ramai orang belajar ilmu kemahiran tanpa perlu bayar yuran yang mahal. Yang tidak perlu ambil tempoh yang panjang sehingga 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan, tak perlu. Yang boleh diambil ikut waktu yang dirasakan selesa. Jadi itulah ilmu digital yang perlu institusi keuangan Islam dan juga umat Islam melabur di dalamnya. Membentukkan lebih banyak platform-platform digital untuk pendidikan, kerana daripadanya lah akan lahir pemimpin-pemimpin yang hebat. Pemimpin-pemimpin yang berilmu. Pemimpin yang faham masalah rakyat dan juga apa yang patut diselesaikan. Bukan pemimpin yang hanya sekadar nak memenuhkan perut ataupun memikirkan pendapatan sendiri.
Yang ketiga di sini, polisi dan sistem. Bila sebut ekonomi Islam, polisi dan sistem mesti kemas. Tak boleh kita buat kerja semua verbal, secara lisan. Tidak boleh tidak ada peraturan. Tak boleh tidak ada undang-undang buku manualnya. Ada SOP, Standard Operating Procedure. Mesti ada semua ini. Kalau tak ada, dia akan jadi terbiar. Seorang buat lain, seorang yang lain buat cara masing-masing. Lalu tidak ada keseragaman membawa kepada institusi runtuh. Yang seterusnya, production. Apabila kita sebut production, perlukan kepada new technology. Contoh pertanian yang hebat di Thailand. Bagaimana kalau ada pertanian yang menggunakan drone, ya, untuk menyiram racun-racun serangga. Menggunakan drone di kawasan yang seluas 10 hektar. Yang sekiranya ingin disiram secara tenaga manual, memakan masa yang panjang. Ya, tetapi melalui drone, dia akan dapat dipercepatkan. Produksi akan dapat dipercepatkan. Hasil pengeluaran akan dapat dicepatkan. Begitu juga dengan teknologi makanan. Ada ramai orang yang membela ayam, kambing dan lembu. Tetapi ilmu teknologi pembuatan dedak makanan ayam masih jauh umat Islam ketinggalan berbanding orang bukan Islam. Saya melihat di Malaysia umpamanya, umat Islam cuba membuat dedak tetapi tidak berjaya. Ayam tak mau makan, lambat pembesarannya. Rupanya makanan yang nampak simple, mudah, tetap memerlukan teknologi. Ya, sebagaimana ilmu makanan dan minuman yang lain-lain yang boleh memberi kesan sampingan yang buruk kepada tubuh badan, yang boleh memberikan kesan yang baik atau buruk kepada minda kanak-kanak dan dewasa, maka semuanya memerlukan teknologi. Kebersihan dalam pembuatan dengan teknologi. Saya masih ingat pergi ke sebuah kilang coklat di Malaysia. Coklat yang terkenal, Cadbury sebagai contoh. Saya dapat lihat bagaimana kebersihan dan teknologi dalam kilang mereka dengan perlindungan daripada debu, abuk ataupun nafas para pekerja menjadikan hasil coklatnya adalah lebih bersih. Lebih bersih. Sekiranya kita membuat coklat dan makanan tanpa pakai face mask, tanpa pakai glove, kawasan laluannya terbuka, silingnya tidak bersih, jatuh abuk, tahi cicak lagi, maka tidak bersih. Maka teknologi diperlukan untuk menghasilkan produksi yang lebih laju, pantas dan berkualiti. Maka institusi keuangan Islam boleh berperanan dengan memberikan pembiayaan kepada usahawan-usahawan teknologi untuk memperkenalkan teknologi ini kepada manufacturer, pengilang-pengilang. Ya, ini adalah supply chain financing yang sangat diperlukan. Sekiranya Koperasi Islam Affan boleh meluaskan lagi bentuk produk dan target market, maka itu sudah tentulah lebih cantik dan lebih pelbagai. Jadi seterusnya kita dapat melihat wealth distribution, pembahagian kekayaan. Pembahagian kekayaan adalah salah satu bidang dalam ekonomi Islam. Hari ini tuan-tuan, ada bank. Lihat kita simpan duit 10 juta baht, 1 juta baht, 500,000 baht di dalam bank. Kalau tuan-tuan simpan, melabur di dalam sebuah syarikat private limited, you will be the shareholder. And you have the power and authority to determine, untuk menentukan arah tuju syarikat. Your say, anda punya kata-kata boleh memberi perubahan kepada organisasi. Tapi di bank, anda letak 10 juta, malah 100 juta, malah 1 bilion baht, anda tidak boleh memberi apa-apa pandangan kepada bank. Betul? Bank tetap ikut dia.
Malah duit kalian, duit anda letak di bank 10 juta baht, anda nak keluarkan 10 juta sekali harum, sekali, boleh tak? Tak boleh. Bank kata tak boleh. Kena minta, kena buat, kena apply dulu, makan masa. Kalau pergi di ATM machine, duit sendiri. Saya letak 100 juta, 10 juta baht, pergi ATM mau cucuk, mau 2 juta. Boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Itu duit kalian, tak boleh keluar, kenapa? Kan? Lepas tu kalau mau hantar ke Malaysia, nak hantar ke Malaysia, oh lagi susah, betul? Nak hantar ke Malaysia, transfer, telegraphic transfer, buat Swift lah macam-macam. Dia tanya untuk apa ini, untuk apa. Kalau tiba-tiba ada duit banyak masuk, 10 juta masuk sekaligus ke bank tuan-tuan. Bank tanya tak? Dia tanya, sebab apa ni? Dari mana? Mana dapat? Oi, macam-macam. Tapi bank, dia dapat duit daripada tuan-tuan semua, daripada semua tuan-tuan, kemudian dia bagi pinjaman, keuntungannya dia ambil hampir semua. 99.9% dia ambil. 0.1% dia bagi kepada tuan-tuan yang menyimpan. Kan? Jadi itulah sistem bank. Jadi apabila kita sebutkan wealth distribution, kita mahukan satu institusi keuangan yang lebih mesra, friendly kepada pengguna. Ya, maka kerana itu kita harap koperasi seperti Ibnu Affan, dan di Malaysia ada banyak lagi koperasi, antaranya bank rakyat yang mampu memberikan dividen yang jauh lagi tinggi daripada bank, jauh lebih tinggi daripada bank dan syarikat-syarikat lain. Jadi kita berdoa agar koperasi Islam Ibnu Affan dengan kemantapan dan pengalamannya selama 30 tahun mampu untuk memberi lebih banyak dividen dan keuntungan kepada ahli-ahli. Maka itu adalah wealth distribution yang dikumpulkan dan diberikan kepada orang yang layak untuk mengembangkan wang tersebut melalui perusahaan dan syarikat-syarikat. Baik, yang terakhir adalah balancing act, iaitulah hutang. Islam sentiasa melihat hutang perlu dijaga. Kerana itu, dalam koperasi Islam, bank Islam, apabila orang yang tidak layak ingin memohon berhutang, kita tak patut beri. Kecuali kita ingin menghalalkan hutang itu, tak perlu bayar balik. Kalau kita mahu bayar balik, kita ataupun buat financing secara Islam, kita tak boleh beri sebab kemungkinan untuk dia tenggelam dalam hutang itu tinggi. Nabi SAW bersabda, yughfaru li syahid kulla syai'in illa dain. Boleh diampunkan dosa, semua dosa orang mati syahid kecuali kalau dia ada hutang yang masih tersangkut. Ini bahaya hutang. Baik, next slide. Slide seterusnya. Mana ni? Okay, ini adalah beberapa panduan daripada Quran yang menunjukkan peranan Islamic Financial Institution dan sebagainya untuk mempromosikan bisnes sangat terpuji dalam Islam. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak berkenaan laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada salahnya kamu untuk mencari kurniaan daripada apa yang Allah anugerahkan kepada kamu. Maka Allah nak kita bekerja. Kerana itu Nabi tak suka tengok tanah yang tidak diusahakan. Jadi Nabi sampai kata, sesiapa ahya ardan mayitah fahiyalah. Sesiapa yang berjaya menghidupkan tanah yang kontang, yang mati, tanah itu boleh jadi miliknya. Ini mestilah diungkapkan oleh pemimpin. Jangan pakai hadis ni, pergi mana-mana tanah kita hidupkan jadi milik kita. Tak. Kena pemerintah memberi authorization. Tapi nak tunjukkan dia punya spirit dia adalah Islam sangat tidak suka orang yang malas bekerja, tidak bergerak, ilmu tidak bertambah, tanahnya tidak diusahakan, resources yang Allah kurniakan tinggal begitu sahaja, tidak digalakkan. Ya. Next slide. Next slide.
Baik. Kemudian Nabi SAW juga sangat memuji peranan usahawan dan entrepreneur. Kita ada ramai entrepreneur di sini. Booth-booth ini mempamerkan entrepreneur yang bekerja keras. Yang mana Nabi sebut at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Para peniaga yang jujur amanah, mereka mendapat ganjaran di akhirat kelak bersama-sama dengan para nabi dan siddiqin dan syuhada. Bayangkan ganjaran orang peniaga yang jujur dengan amanah. Sangat tinggi. Sama dengan orang mati syahid. Padahal mati syahid itu sukar. Macam di zaman Nabi, peperangan dan seumpamanya. Tapi rupa-rupanya boleh duduk sama level dengan berniaga. Ini menunjukkan berniaga tidak mudah untuk menjadi orang jujur dalam berniaga. Ramai yang tidak jujur dalam berniaga, yang menipu, yang berjanji palsu, yang menukar timbangan, yang menukar kualiti untuk memurahkan kos. Maka semua ini mestilah diberi ilmu supaya umat Islam, peniaga Islam, usahawan Islam tidak terjebak di dalam masalah tersebut. Next slide. Slide seterusnya. Baik. Jadi apabila kita bercerita pasal digital, tadi dalam tajuk ada dimasukkan digital, ada banyak perkara yang digital, internet sudah mula semakin mengganggu proses biasa bisnes. Sebagai contoh, post office. Dulu post office, kita tahu postman ada satu bentuk saja. Sekarang kita ada macam-macam. Kalau di Malaysia kita ada Grab delivery. Dulu ada post office, post Malaysia sahaja. Sekarang kita ada Grab pun boleh post, Lala Move pun boleh post, The Lorry pun boleh post. Macam-macam teknologi, apps, platform yang boleh mengambil alih tugas pos Malaysia kalau di Malaysia. Ya, jadi itu teknologi sudah semakin berkembang. Bisnes cara dahulu sudah dicabar oleh bisnes cara baru. Tuan-tuan pernah dengar satu telefon jenama Nokia. Dulu sangat popular, sekarang sudah tenggelam. Kerana dia tidak mahu berubah kepada digital, kepada smartphone, akhirnya dia ketinggalan. Tuan-tuan pernah dengar Kodak? Kamera pun sama juga nasibnya. Maka inilah dia yang perlu kita fahami. Post office sudah berbeza, public transport. Dulu ada bas dengan teksi, dengan kereta api. Sekarang kita ada macam-macam kapal terbang. Sekarang sudah ada transport melalui Grab, melalui Uber dan seumpamanya. Ya? Dan selepas ini mungkin ada lagi yang lain-lain. Baik. Human Travel Agency. Dahulu kita nak pergi beli tiket ke Malaysia, ke luar negara, kita pergi satu kaunter, bincang nak beli tiket hari tarikh apa. Sekarang semua boleh dibuat online. Tak perlu pergi ke branch. Semua boarding pass, semua siap. Sudah berbeza cara kerja. Digital. Hotel pun sama juga. Dulu hotel sahaja ada. Sekarang kita ada homestay. Sekarang kita ada Airbnb. Kan? Kita ada apa yang India punya tu. Lupa nama dia. Kan? Macam-macam. Ada sekarang ni ada apps, ada platform yang boleh membuatkan tuan-tuan menyewakan ruang tamu tuan-tuan. Ruang tamu tak pakai, kita duduk dapur je biasa, kita buat iklan dekat platform tu, orang boleh sewa duduk ruang tamu kita. Boleh. Malah di Amerika, mereka sewakan sofa. Di rumah kita ada sofa, kita jarang duduk, kita sewakan orang boleh duduk tidur atas sofa kita. Sampai tahap begitu. Ya. Kemudian newspaper, surat khabar, sudah tentulah banyak bezanya sekarang. Dan juga financial service, iaitulah urusan khidmat keuangan. Yang hari ini kita ada bank dan koperasi. Lepas ni kita ada lebih banyak. Di Malaysia, kita ada crowdfunding. Kita ada crowdfunding, contoh yang Islamik,
dia boleh pertemukan businessman, entrepreneur nakkan 200,000. Tak payah pergi bank, tak payah pergi koperasi. Pergi ke platform, iklankan. Lepas dia iklan, pelabur, tengok, saya letak duit dekat sini. Boleh dapat berapa persen, berapa equity. Boleh secara labur, dapat equity atau dapat secara pembiayaan. So, tidak perlu bank, tak perlu koperasi. Maka koperasi perlu, selain daripada mempunyai cawangan secara fizikal, perlu perlu mempunyai teknologi ini untuk mengelakkan daripada ketinggalan. Maka kewangan Islam perlu melabur untuk sistem yang mempercepatkan pendaftaran, permohonan, pembiayaan dan pinjaman dan sebagainya. Seterusnya, next slide. Baik, seterusnya. Okey, yang ini kalau kita dapat lihat teknologi hari ini telah boleh memudahkan dan mempercepatkan, sebagaimana untuk pertanian, untuk keuangan juga sama. Sudah boleh melihat seorang punya identiti dengan pantas. Kalau dulu nak semak latar belakangnya panjang, hari ini sudah pendek. Sepatutnya digital mempercepatkan proses permohonan dan pengeluaran. Dan kemudian dengan cara itu perkembangan ekonomi akan lebih makmur, ya. Dan juga boleh menyelamatkan dari sudut security dan seumpamanya. Kalau kita lihat mengapa wajib umat Islam dan sistem kewangan Islam pergi kepada digital, kerana kalau kita lihat statistik dalam dunia. Statistik dalam dunia tahun 2022 April, 7.93 bilion penduduk dunia, ya, dengan yang menggunakan handphone 5.32 bilion, ya, iaitulah 67% daripada penduduk dunia. Dengan menggunakan internet ada 5 bilion, ya, dan media sosial ada 4.65 bilion. Maka sekiranya institusi kewangan Islam, pemain-pemain ekonomi Islam tidak pergi kepada digital, akan ketinggalan. Next slide. Ini pula digital growth. Kita dapat lihat penambahan penduduk dunia 1%. Tetapi penambahan penduduk yang menggunakan mobile phone bertambah 1.7%. Lebih besar daripada penambahan bilangan penduduk dunia. Dan yang menggunakan internet meningkat sangat tinggi, 4.1% setiap tahun. Ya. Dan yang menggunakan media sosial lebih tinggi lagi, 7.5%. Seterusnya, kalau kita lihat yang ini adalah yang guna laptop. Okay, ini teruskan. Next slide. Next slide. Okey, tengok. Statistik pada April 2022 menunjukkan penggunaan internet daripada tahun 1991 sampailah April 2022 begitu meningkat. Maka perniagaan yang tidak mendigitalisasikan bisnes mereka, ya, sudah pasti akan ketinggalan. Maka kita harap semua peniaga di sini boleh tahu dan cari bagaimana boleh pergi kepada digital dengan murah. Ada yang mahal. Yang mahal tuan-tuan kena ambil programmer mahal. Ada yang sudah siap. Syarikat saya di Malaysia, kami juga ada menawarkan software as a service. Yang usahawan, entrepreneur boleh ada kedai sendiri hanya dengan RM69 sebulan. Kedai untuk payment gateway, boleh ada lelong, boleh ada bayaran ansuran kalau jual, boleh ada bayar cash, semua ada. Dengan hanya RM69 sebagai contoh. Jadi, selain daripada saya, ramai lagi juga orang lain yang buat software yang mungkin lebih kurang.
yang dengan software yang murah ini kita tak perlu keluarkan kos untuk buat website sampai berpuluh ribu, nak buat e-commerce lagi ribu-ribu, tak perlu. Yang seterusnya, ini adalah internet adoption. Ini bukan menurun. Ini adalah statistik nak menunjukkan negara-negara yang putih itu worldwide, maknanya pengguna internet di negara-negara secara purata melebihi 60%. Thailand saya tak apa nampak sangat mana satu. Okey, ni Thailand 77%. Okey, Thailand 77%. Okey, ini setiap hari berapa lama orang guna internet? Ya, okey, berapa minit? Okey, yang kedua mobile phone. Okey, terusnya. Okey, ini adalah beberapa sebab mengapa manusia menggunakan internet. Yang pertama, mendapatkan informasi. Yang kedua adalah untuk menghubungi rakan dan taulan. Yang ketiga, untuk tahu event dan berita. Yang keempat, melihat video televisyen. Yang kelima, untuk membuat kajian dan lain-lain. Jadi macam-macam sebab lah. Yang seterusnya, slide seterusnya. Okey. Okey, kemudian ini adalah website yang paling utama. Tak apa, ini kita jalan seterusnya. Okey, jadi kalau kita lihat YouTube adalah website yang paling ramai orang masuk. Ya, dengan 48.8 bilion total visit, ya, total visit. Maknanya satu orang tu beberapa kali dia masuk. Jadi kerana itu Google nombor 2, Facebook nombor 3. Kalau tuan-tuan entrepreneur nak pergi ke digital, perlu ada videographer. Kena buat video yang sesuai, yang terkini masuk ke YouTube melalui Google Ads sebagai contoh. Jadi itu adalah antara kaedah. Seterusnya, next slide. Okey, next slide. Okey, yang ini adalah berapa persen orang ramai yang menonton video konten online. Di YouTube 91.4 yang menonton any kind of video. Bukan di YouTube, yang video sahaja. So ramai orang tengok video, educational video tak ramai lah, 29% sahaja. Music video 51%, komedi 36%. Maka kalau tuan-tuan buat marketing, boleh buat marketing sambil komedi. Orang tengok. Kan? Ataupun music video yang untuk marketing. Itulah antara cara mendigitalisasikan bisnes dan untuk mengembangkan ekonomi Islam. Yang seterusnya, next slide. Okey, seterusnya. Lagi terus. Okey, terus lagi. Next slide, next slide. Lagi. Next slide. Next slide. Next slide. Okey, seterusnya, next slide. Next slide. Saya dah nak habis. Teruskan. Next slide. Okay, selalu banyak poin ni tapi saya tak sempat nak habiskan dan terlalu detail. Seterusnya, next slide. Lagi, seterusnya. Okey. Baik, kemudian bila sebut digitalisasi, sudah tentulah ada cabaran dia. Cabaran dia yang pertama, advantage-nya, kelebihannya, productivity boleh bertambah. Dan cost boleh menjimatkan cost. Yang ketiga, security boleh lebih bertambah daripada hilang dokumen dan seumpamanya. Dan juga yang keempat, boleh mengurangkan ruang. Kalau bayangkan kita ada file, kertas-kertas. Banyak file daripada 30 tahun lepas. Kalau terbakar masalah, nak simpan pun masalah. Nak buang pun tak boleh. So, kalau dapat buat secara digital, save space. Semua di dalam cloud, server. Seterusnya. Dan juga mudah nak cari. Kalau kita nak cari satu file, dia adalah physical, manual, susah. Kalau pakai digital, semuanya klik search, jumpa terus. Better analysis dan kita lebih mudah untuk buat analisis bila sudah ada data yang berulang-ulang. Yang seterusnya, disadvantage sudah tentu ada kos permulaan. Apabila nak berpindah kepada digital, sudah tentu akan ada kos awal. Itu adalah modal untuk long term.
capital expenditure. Kemudian installation sebelum tu. Ada juga kos untuk install, tidak murah juga. Yang keseterusnya mungkin ada masalah cyber security. Yang kemudian yang keempat untuk training staff. Kebanyakan staff yang dah biasa manual, dia susah untuk faham cara digital. Maka kena ada staff yang lebih fresh untuk mengisi jawatan-jawatan yang sesuai berbanding orang lama yang mungkin tidak boleh ataupun tidak minat untuk belajar. Yang keseterusnya ROI, dari sudut short term kita akan rugi, tetapi long term insya-Allah akan untung. Seterusnya, ini adalah syarikat-syarikat financial technology di Malaysia, sangat banyak. Seterusnya, so ini adalah Islamic fintech di dalam dunia. Maknanya yang bukan Islamik campur semua sangat banyak, yang Islamik pun sedang berkembang. Seterusnya, ini adalah beberapa solution daripada syarikat, anak syarikat dan kumpulan syarikat saya sendiri. Kita ada MyClass dan MyCourse.my adalah education technology. Jadi tuan-tuan boleh menggunakannya secara percuma untuk menyebarkan ilmu dan mendapatkan pendapatan tambahan. Ada masa tuan-tuan boleh pergi. Yang kedua, Alim Aulad sebelum tu masuk tadi. Alim Aulad adalah tadika Islam, Islamic preschool, English based dan Islamic. Yang seterusnya kita ada fintech management, iurus.co adalah kedai online dan juga payment gateway dan juga methods of payment yang pelbagai yang tuan-tuan boleh langgan secara bulanan dengan berpindah kepada digital secara murah. Yang Hizabis adalah simplified accounting software. Hilal Pay adalah payment gateway dan Syariah Screener adalah untuk saham di Malaysia dan US. Dan kemudian ada solar energy. Juga kalau nak pasang solar di kilang, tuan-tuan, kita pun ada kepakaran. Dan klinik gigi kanak-kanak, pakar dan dewasa kita ada. Dan satu lagi Syariah Advisory dan Konsultansi adalah untuk menyemak syarikat dan produk agar patuh syariah dan mengeluarkan sertifikasi patuh syariah untuk syarikat-syarikat dan produk. Jadi ini adalah beberapa bisnes yang saya tawarkan kepada masyarakat seluruhnya yang juga untuk membantu. Jadi saya hari ini bukan hanya sebagai ahli akademik yang bercakap atas teori. Saya sendiri terlibat. Saya sendiri cuba untuk membantu institusi kewangan dan syarikat-syarikat kepada digital supaya mereka boleh lebih relevan dan mencapai lebih jauh ke depan tanpa kos yang tinggi. Seterusnya. So, jadi kesimpulan, ini adalah peranan institusi kewangan Islam dalam ekonomi Islam. Yang pertama dalam sektor capital market, stock market dan kripto. Di situ sudah ada institusi kewangan Islam untuk pelaburan, kripto yang patuh syariah dan juga P2P patuh syariah, venture capital patuh syariah, crowdfunding patuh syariah, semua dah ada. Cuma di Thailand saya belum pasti. Mungkin belum cukup meriah. Kan berbanding negara Malaysia yang mungkin dibantu oleh kerajaan lah, ya. Yang kedua banking tadi dah sebut, yang ketiga di bawah itu ada education. Yang macam kita sebut ekonomi Islam juga memerlukan kepada universiti yang Islam dan yang biasa tapi menawarkan kursus-kursus berkualiti secara fizikal dan online. Food and beverages kita yakin memang banyak produk halal, minang makan dan minuman. Payment gateway kita nak yang patuh syariah dan takaful sudah ada. Kemudian di sebelah sini kita ada wakaf sebagaimana Asian Mall. Asian Mall dan kawasan diusahakan untuk wakaf sebahagian dia. Jadi bagi siapa yang nak pelaburan jangka panjang dekat akhirat, bukan kat dunia, maka Asian Mall dan projek-projek sekitarnya ini adalah sangat berpatutan. Ia adalah sangat penting kerana wakaf disalah tafsir hari ini. Ramai bila sebut wakaf, dia ingat wakaf kubur dan wakaf masjid saja. Ya. Lalu hanya kubur, tanah kubur saja banyak. Masjid saja banyak. Masjid banyak bagus, tapi masjid tak ramai orang hari ini. So, umat Islam hari ini terkial-kial sebahagiannya untuk mencari makanan dan pendapatan. Maka sudah tentulah
kreativiti di dalam industri wakaf dengan membuat mall seumpama ini dan hospital dan perumahan adalah sangat-sangat baik yang perlu kita terlibat di dalamnya. Kita boleh wakaf khairi untuk umum atau wakaf dzurri untuk keluarga pun boleh, ya. Yang seterusnya kita ada zakat institution yang boleh tolong kira zakat, boleh terima zakat dan boleh distribute zakat, perlu ada. Dan kemudian kita ada koperasi. Tahniah kita ucapkan kepada Ibnu Affan Islamic Koperasi yang sudah sampai 30 tahun dengan ahli yang melebihi 100,000. Ia sangat hebat, ya. Dan kita harap koperasi-koperasi akan lebih berdaya saing dari sudut bisnes yang lebih pelbagai. Dan juga infak, iaitulah sedekah punya. Hari ini kita ada global sedekah. Kita ada apa nama yang Amerika punya tu? Lupa dah saya. Doing apa? Good apa dia pun satu platform yang tolong orang sedekah. Dan saya sendiri ada satu platform yang kita tolong juga. Kita dah bina 2 masjid dekat Uganda. Dan kita dah buat korban dekat Uganda, Kenya, Rwanda, selain daripada Malaysia. Dan kita cadangkan kepada Koperasi Ibnu Affan, kalau nak bekerjasama, kita boleh bekerjasama. Kita bawa orang-orang korban punya ni ke Patani, Koperasi Ibnu Affan tolong uruskan sembelihan dan agihan. Jadi boleh ambil sama-sama dekat situ, kita boleh bantu. Ya, jadi kita tolong macam tu. Itu adalah perkembangan ekonomi Islam yang sangat baik juga. Sebab infak, sedekah mungkin lain sikit daripada wakaf yang lebih jangka panjang. Jadi saya akhir sekali. Next slide. Next slide. Ke belakang ni, ke depan. Lagi terus. Next slide. Lagi. Okey, saya rasa itulah. Jadi itulah serba ringkas apa yang mampu saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga dapat dipahami, dan kalau masih ada sesiapa yang mungkin nak berurusan, berbincang, bolehlah di-emailkan kepada admin@elzasyariah.com ataupun bolehlah dipersilakan berlawat ke website kami yang menawarkan pelbagai khidmat. Ada yang percuma, ada yang sedikit berbayar, ada yang boleh menawarkan pendapatan sampingan dan seumpamanya untuk memeriahkan lagi industri ilmu dan juga yang patuh syariah. Jadi saya rasa sekadar itu saja pengisian daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.